Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 11 akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Mendepani Pasca Modernisme Penerimaan LGBTQ+ dalam kalangan pelajar tahun 3 FSSK. Serba sikit tentang latar belakang LGBTQ+ ialah pada sekitar abad ke-18 dan ke-19 di Eropah, hubungan homoseksual dianggap sebagai kesalahan jenayah yang serius dan perbuatan tidak bermoral dalam masyarakat. Namun, perlahan-lahan masyarakat barat tidak menolak perbuatan homoseksual dan menerima sebahagian hak individu. Pengiktirafan perkahwinan sesama jantina merupakan salah satu daripada agenda golongan LGBT. Ahli kumpulan kami ialah Nur Haidatul Atira, Nur Farhana Miswan, saya Siri Alias, Siti Aisyah, Nurul Izzah dan juga Nur Khalida. Pasca modernisme merupakan istilah yang merujuk kepada perkembangan dalam ilmu teori kritikal, falsafah, seni bina, kesusastraan dan budaya yang berkembang tetapi tidak menggantikan modernisme. Fahaman pasca modernisme ialah menjadikan fahaman rasional berasaskan akal fikiran manusia yang terhad, mementingkan kebenaran, aliran hedonistik anarki, pluralisme, liberalisme dan sekularisme. Apakah yang dimaksudkan dengan LGBTQ+? LGBTQ+ bermaksud lesbian, gay, bisexual, transseksual ataupun transgender dan juga queer. LGBTQ+ dikatakan wujud di Malaysia sejak awal 1980-an dan jumlah semakin meningkat. Lebih membimbangkan, mereka semakin berani menunjukkan diri di halayak. Jadi, apakah persepsi dan penerimaan pelajar tahun 3 FSSK terhadap kewujudan golongan LGBTQ+ ini? Terdapat 3 objektif yang ingin kami capai dalam kajian ini. Yang pertama ialah mengkaji tahap penerimaan pelajar tahun 3 FSSK terhadap komuniti LGBTQ+. Yang kedua ialah mengenal pasti punca gejala LGBTQ+. Dan akhir sekali ialah membincangkan langkah mengatasi gejala LGBTQ+. Seterusnya, untuk masalah kajian, anggota masyarakat LGBT di negara Malaysia semakin meningkat sejak beberapa tahun lalu, meningkat hampir 100% iaitu seramai 310,000 individu pada tahun 2018 berbanding hanya 173,000 5 tahun lalu iaitu pada tahun 2013. Masyarakat melihat LGBTQ+ itu disebabkan oleh faktor sosial. Masyarakat berpendapat bahawa seseorang yang berada dalam lingkungan sosial atau kerja LGBTQ+ akhirnya akan mengikut gaya hidup dan lama-kelamaan menular menjadi LGBT juga. Segolongan rakyat Malaysia beranggapan semua orang mendukung hak yang sama untuk hidup, memenuhi hak sebagai manusia namun tetap bertimbangkan konteks lokal. Akhir sekali, LGBTQ+ ini ibarat penyakit yang harus disembuhkan atau dipulihkan. Komuniti ini perlu dikawal agar jumlah tidak bertambah sehingga akhirnya membentuk komuniti dan berani menuntut hak sebagai LGBTQ+ walaupun bertentangan dengan agama. Jadi mengapakah kajian ini dijalankan? Pertamanya adalah untuk memenuhi keperluan bagi Sabjad Citra LMCR 2363 Falsafah Berfikir. Keduanya adalah untuk memfokuskan kepada kajian bagaimana penerimaan pelajar tahun 3 FSSK terhadap komuniti LGBTQ. Dan terakhir sekali, kajian ini dijalankan dengan harapan bahawa pembaca dapat mengetahui dan memahami dengan lebih lanjut mengenai situasi dan konteks penerimaan pelajar di UKM terhadap komuniti LGBTQ+ di Malaysia. Jadi, bagaimanakah kajian ini dijalankan dan apakah metodologi yang digunakan sepanjang perjalanan kajian ini? Yang pertamanya adalah pengedaran borang soal selidik yang telah dilakukan menggunakan platform Google Form. Borang soal selidik ini telah diedarkan daripada ahli kumpulan kepada kenalan masing-masing sepanjang bulan November dan Disember 2022. Keduanya, pendapatan maklumat bagi kajian ini telah dijalankan melalui bacaan bahan rujukan seperti buku, jurnal dan artikel. Kaedah ini juga dilakukan oleh setiap ahli kumpulan itu sendiri. Antara bahan bacaan daripada kajian lepas yang telah digunakan sebagai rujukan untuk kajian kami, pertamanya adalah LGBT dalam kalangan mahasiswa di Institut Pengajian Tinggi Awam Wakilan Fazilah binti Abdullah dan Nuraimi Mat Akhir pada tahun 2019. Kajian daripada jurnal ini dijalankan untuk mengetahui faktor yang mendorong penglibatan pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam di dalam komuniti LGBTQ+. Hasil dapatan kajian mendapati faktor utama yang menyebabkan penglibatan pelajar ini adalah disebabkan oleh personaliti semula jadi, pengaruh persekitaran sosial, gangguan pengalaman mengalami gangguan seksual, kurang kasih sayang dan sokongan daripada ahli keluarga, kesunyian,
pengaruh rakan sejenis dan orientasi seksual. Bahan rujukan yang kedua pula adalah faktor keterlibatan belia dalam isu gay di Kuala Lumpur. Penulisnya adalah Azlan Abdul Wakil dan Cik Wan Hashimi Rafsanjani Cik Wan Raksan. Kajian ini membincangkan latar belakang informan dan meneroka pengaruh yang menyebabkan informan terlibat dengan gejala gay di Kuala Lumpur. Kaedah yang digunakan bagi kajian ini adalah penembuhan mendalam secara tidak berstruktur. Kajian lepas yang ketiga digunakan sebagai bahan rujukan adalah gejala LGBT di Malaysia, isu dan cadangan penyelesaian yang telah ditulis pada tahun 2019 oleh Muhammad Afandi Mat Ismail dan Muhammad Sabri Nasri. Jurnal ini secara asasnya membincangkan isu LGBT secara lebih terperinci dan mencadangkan beberapa langkah yang boleh diambil bagi menyelesaikan isu tersebut dari sudut pendekatan undang-undang dan penguatkuasaannya. Seterusnya adalah metodologi dakwah terhadap golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender di Malaysia. Nukilan Nur Hafizah, Haridi Kamal, Kamal Azmi Abdul Rahman dan Rusni Rahman pada tahun 2016. Jurnal artikel ini membincangkan usaha untuk menelusuri dan mengatasi gejala negatif yang timbul akibat daripada budaya LGBTQ+ melalui pendekatan daripada aspek agama. Kajian ini merumuskan bahawa pendakwahan merupakan suatu kaedah pendekatan yang terbaik bagi mengawal penularan dan percambahan jaringan LGBT, terutamanya dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Dan akhir sekali adalah salah laku LGBT dalam perundangan Malaysia, undang-undang sebagai mekanisme pembantrasan dan kawalan yang telah ditulis pada tahun 2018 oleh Muhammad Iza Hamsyah Muhammad Arif, Muhammad Shahlan Syafi'i, Hisham Hanabi dan Farid Muhammad Hassan. Jurnal ini secara asasnya membincangkan tentang dasar perundangan Malaysia terhadap salah laku dalam komuniti LGBT. Penulis artikel ini berpendapat bahawa bidang kuasa mahkamah syariah harus diperluas supaya hukuman bukan sahaja dikenakan kepada individu yang beragama Islam, malah juga individu yang tidak beragama Islam. Baiklah, seterusnya analisis data. Bahagian ini menerangkan mengenai dapatan menerusi soal selidik yang dijalankan secara atas talian. Soal selidik ini merangkumi dua bahagian, iaitu demografi responden dan juga dapatan kajian terhadap penerimaan pelajar tahun 3 FSSK terhadap golongan LGBT. Baiklah, kita rujuk kepada rajah yang dipaparkan menunjukkan jantina responden. Iaitu bilangan responden perempuan adalah lebih tinggi berbanding responden lelaki. Bilangan responden lelaki adalah seramai 37 orang, manakala bilangan responden perempuan adalah seramai 63 orang. Hal ini menunjukkan kerana di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan sememangnya bilangan pelajar perempuan lebih tinggi berbanding pelajar lelaki di fakulti tersebut. Seterusnya adalah etnik. Melalui data yang dikumpul menunjukkan etnik Melayu adalah yang paling banyak menjawab soal selidik ini, iaitu seramai 74%. Tambahan pula, di fakulti tersebut mempunyai ramai etnik Melayu berbanding etnik lain. Etnik Sabah menduduki kedua, yang ini menduduki tempat kedua sebagai responden terbanyak, yang ini sebanyak 10%.
Gejala LGBT ini didorong oleh beberapa faktor yang dapat dikesan menerusi kajian-kajian lalu yang dilakukan oleh para sarjana. Antara faktor-faktor gejala LGBT adalah personality semula jadi. Khilman Rafi Azmi 2015 menyatakan bahawa fenomena transgender tidak muncul hanya kerana pengaruh lingkungan, malahan pengaruh dari budaya, fizik, seks, psikologi, agama dan kesihatan. Namun demikian, pelibatan individu dalam LGBT juga boleh disebabkan oleh personality semula jadi. Secara amnya, personality didefinisikan sebagai susunan pola tingkah laku manusia yang disesuaikan dengan situasi kehidupan mereka. Selain itu, pengaruh rakan sejenis. Terdapat komuniti LGBT yang mengakui bahawa dirinya terlibat dengan LGBT apabila akhirnya bertemu dengan rakan sejenis di universiti. Akhirnya mereka membentuk kumpulan yang mengumpul sesama mereka dan saling mendorong untuk melakukan kegiatan LGBT. Seterusnya, konflik antara masyarakat. Hidup terasing daripada masyarakat bukanlah sesuatu yang mudah kerana mereka tidak lagi berada dalam sistem sokongan sosial yang baik, kerana masyarakat melihat isu ini secara umum tanpa menyedari sumber sokongan dalam persekitaran sosial individu boleh mempengaruhi darjah keterlibatan individu dalam aktiviti seksual sejenis, khususnya lesbian. Selanjutnya, kurang kefahaman ilmu agama dan akhlak Islamiah. Walaupun pendidikan agama diberikan sejak kecil, namun kecenderungan ke arah golongan itu tetap berlaku kerana pengamalan kehidupan beragama yang kurang. Hal ini menyebabkan mereka terjerumus kerana tidak dapat membezakan hal yang baik dan yang tidak baik. Selain itu, faktor kesunyian. Kebanyakan kajian mendapati bahawa permulaan hubungan ini banyak bermula ketika di usia remaja kerana faktor kesunyian. Pada peringkat ini, remaja paling signifikan dalam mencari perhatian dan kasih sayang serta kurang matang dalam kehidupan. Di samping itu, kurang perhatian dan kawalan ibu bapa juga antara faktor penyebab LGBT berlaku. Hal ini kerana mereka kurang perhatian dan kawalan dari ibu bapa, kerana mereka tidak tinggal bersama keluarga dan jauh dari pemerhatian keluarga mereka. Hal ini menyebabkan mereka bebas untuk melakukan apa sahaja tanpa pengetahuan dan kawalan ibu bapa serta ahli keluarga. Akhir sekali adalah memenuhi keinginan seksual yang tinggi. Faktor pasangan sejenis yang memahami keperluan dan keinginan seks yang dikehendaki dan diperlukan menyebabkan informan berasa selesa dengan gaya kehidupan yang dijalani. Seterusnya, mari kita lihat pula apakah langkah yang perlu dilaksanakan bagi mengatasi gejala LGBTQ ini. Antara langkah yang paling penting adalah dengan menjalankan ataupun melaksanakan kempen kesedaran. Pihak kerajaan dan badan swasta perlu berganding bahu bagi menjalankan pelbagai aktiviti yang boleh membantu komuniti serta masyarakat mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan LGBTQ ini. Menerusi kempen ini, masyarakat akan dapat mengetahui mengenai kewujudan komuniti ini serta mengawal tindak tanduk masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan agama Islam. Pada masa yang sama, mereka juga akan mengetahui mengenai langkah pencegahan dan bahaya yang akan datang sekiranya terjebak dengan gejala ini. Menerusi ini juga, mereka akan dapat mengetahui dan mengawal tindak tanduk ahli keluarga mereka dan membuat langkah pencegahan awal. Yang kedua adalah menerusi dengan memperketatkan penguatkuasaan undang-undang. Menerusi undang-undang ini, masyarakat ataupun komuniti akan berasa takut untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan undang-undang. Malah, menerusi pelan tindakan sosial Islam,
Terutama ini dapat ditumpukan kepada masyarakat ataupun komuniti yang beragama Islam. Mereka akan mengawal tindak tanduk mereka serta takut melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama Islam. Langkah yang ketiga, bagi mengawal dan mencegah gejala LGBTQ, seharusnya pendidikan seks diperkenalkan. Sebenarnya, pendidikan seks ini ada diterapkan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Namun, apa yang menjadi masalah adalah guru-guru di Malaysia memandang subjek ini sebagai subjek yang tidak penting. Malah, kerap kali subjek ini digantikan dengan subjek-subjek yang penting seperti matematik dan sains. Namun sebenarnya, menerusi subjek ini, para pelajar serta generasi muda akan dapat mengetahui mengenai penjagaan diri mereka dan mengetahui seperti contohnya mengetahui bentuk-bentuk gangguan seksual dan melindungi diri mereka daripada isu-isu yang bertentangan dengan agama seperti melakukan perbuatan LGBTQ. Seterusnya juga langkah yang paling penting iaitu didikan agama yang mencukupi. Sudah pastilah individu yang mempunyai pegangan agama yang mencukupi berpegang teguh kepada agama akan sentiasa mengawal diri mereka daripada melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan nilai agama. Sudah pastinya mereka juga akan sentiasa menasihati diri mereka sendiri dan rakan-rakan di sekeliling untuk menjauhi perkara-perkara yang mungkar seperti mendekati ataupun melibatkan diri dengan gejala LGBTQ. Secara keseluruhannya, apabila kita mengamalkan langkah-langkah pencegahan ini dan langkah ini juga perlu diterapkan, maka pastinya kita akan dapat membendung gejala LGBTQ secara total. Keseluruhannya, berdasarkan perbincangan dan analisis dapatan kajian, majoriti pelajar di UKM, terutama pelajar tahun 3 FSSK, menolak kehadiran komuniti LGBTQ. Mereka ternyata mempunyai pengetahuan asas mengenai LGBTQ dan telah mencadangkan pelbagai cara bagi mengatasi gejala ini. Dalam mendepani era pasca modernisme, manusia akan berhadapan dengan pelbagai bentuk situasi yang melanggar norma kehidupan manusia, malah bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama. Apa yang penting, rakyat Malaysia perlu tetap mengamalkan nilai hormat menghormati sesama manusia. Mereka juga perlu bertindak dengan memberi bimbingan dan pendidikan berkenaan gejala LGBTQ. Semoga negara Malaysia terus aman dan harmoni dan dilindungi daripada musibah yang berlaku disebabkan kebajiran komuniti LGBTQ. Sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih.